أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا برضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق وكلنا مسهلا وبالخير يا فتاح وافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ulang balik yang ketujuh, sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti diketahui, mesti difahami serta wajib diimani. Wajib beriman, ini wajib percaya, bukan sekadar mengetahui, tapi kita imani, kepercayaan, yakin. Dan daripada keyakinan itu yang akan memberi kesan pada tindak tanduk dan tingkah laku kita. Sebab itu wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita memastikan akidah, pegangan dan kepercayaan di dalam hati terhadap Allah Ta'ala itu betul. Kerana kita akan bertindak mengikut pegangan kita. Apa yang kita pegang dalam hati, apa yang kita percaya dalam hati ini akan memberi kesan pada tindak tanduk dan tingkah laku kita. Sebab tu ilmu tauhid ini bukan sekadar untuk difahami, bukan sekadar untuk diimani, bahkan faedah daripada memahami ilmu akidah ni, kegunaan dia untuk memperbaiki tindak tanduk dan tingkah laku kita. Sebagai contoh, seperti mana tajuk yang telah lalu, kesan daripada pegangan yang salah di dalam hati. Sebagai contoh, seseorang yang meyakini ada makhluk selain daripada Allah boleh memberi bekas, boleh memberi kesan, sama ada memberi manfaat ataupun mudarat. Maka kesan daripada itu, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan
akidah, menyembah berhala contoh. Sebab apa mereka menyembah berhala? Kerana di dalam hati mereka berpegang, meyakini bahawasanya berhala itu memiliki kuasa, boleh memberikan sesuatu. Jadi kesan daripada kepercayaan mereka, akidah mereka terhadap berhala begitu, mereka menyembah berhala. Ada yang menjamu syaitan. Kenapa? Sebab pegangan dan di dalam hati mereka sedemikian. Adapun bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar akidahnya, tidak meyakini ada sesuatu yang lain, ada kudrat yang lain boleh memberi berkat kecuali Allah, maka mereka selamat daripada perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Dengan sebab itu wajib tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang muslimin memastikan pegangan akidah di dalam hati mereka itu berada di dalam keadaan yang betul. Macam mana? Caranya tak lain dan tak bukan dengan menuntut ilmu, belajar, memahami tentang akidah, tentang pegangan di dalam hati. Kerana dalam hati manusia ni macam-macam pegangan, macam-macam kepercayaan. Di mana satu yang betul? Kalau kita tak belajar, tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Baik, hari ini kita nak membicarakan tentang sifat Allah Ta'ala yang ketujuh daripada 20, yang mana wajib di atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan mengetahui, mempelajarinya serta dengan dalil-dalil. Bukan bermaksud Allah Ta'ala itu memiliki 20 sifat sahaja. 20 sifat ni yang tak boleh tidak, yang telah diijmakkan oleh ulama, wajib dipelajari. Adapun hakikat sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah tidak terhitung. Tidak ada yang mengetahui hakikat sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu. Baik, yang ketujuh kata musannif, al-qudratu, arti al-qudratu ataupun sifat kudrat, artinya sifat kuasa. Sifat kuasa ataupun sifat perkuasa, bukan berkuasa. Jadi ada perbezaan di antara perkuasa dengan berkuasa. Sifat perkuasa, bila kita sebut berkuasa, itu dah kembali kepada ta'alluq, urusan sifat. Kenapa dipanggil Allah Ta'ala yang maha berkuasa? Kenapa Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa? Kerana dia memiliki sifat perkuasa. Nampak tak beza dia? Kenapa dikatakan Allah Ta'ala itu yang mendengar? Kerana ada di zatnya sifat pendengar. Jadi pendengar tu nama bagi sifat. Pendengar tu nama bagi sifat. Mendengar tu dah masuk dalam kata perbuatan sifat. Mendengar tu perbuatan. Sami', yang mendengar. Sifat dia sam'un, sifat pendengar. Qudrah, perkuasa. Qadir, yang maha berkuasa. Jadi semua orang tahu Allah Ta'ala itu bersifat dengan perkuasa, ataupun Allah Ta'ala itu zat yang maha berkuasa. Tapi sejauh mana kefahaman kita,
tentang berkuasa Allah Ta'ala. Adakah Allah Ta'ala itu berkuasa sama seperti makhluk? Terhadap apakah yang masuk di dalam urusan kekuasaan Allah Ta'ala? Apakah yang masuk di dalam urusan kekuasaan Allah, ataupun apakah yang masuk di dalam urusan kudrat Allah Ta'ala? Baik, apa peranan sifat kudrat ni? Setiap sifat ma'ani itu ada peranannya, ada tugasannya, yang dipanggil ta'alluq sifat. Panggil apa? Ta'alluq sifat. Ta'alluq sifat ni urusan dia, urusan sifat, peranan sifat, kerja sifat, tugas sifat. Apa tugas sifat kudrat? Apa tugas sifat kudrat yang ada pada zat Allah? Tugas sifat kudrat mengadakan sesuatu perkara yang mungkin, dan atau meniadakan sesuatu perkara yang mungkin. Apa arti mungkin? Sesuatu yang terima ada dan terima tiada. Boleh ada, boleh tiada. Itu peranan sifat kudrat. Baik, baca terus. Kitab Risalah Tauhid ni muka surat 22. Baik, kuasa kudrat Tuhan memberi bekas. Ingat tu, dalam hati kita yang memberi kesan hanya satu, iaitu kudrat Allah. Jadi faham di sini, kudrat selain daripada Allah tidak memberi faham tak? Jangan faham saja, yakin, i'tiqad dalam hati, percaya dalam hati. Dalam hati kita percaya, dalam hati kita yakin, tidak ada yang boleh memberi bekas baik ataupun memberi bekas yang tidak baik, melainkan kudrat Allah Ta'ala, ataupun melainkan Allah yang bersifat kudrat. Faham? Jadi kudrat yang ada pada makhluk boleh memberi kesan atau tidak? Tidak boleh. Tenaga yang ada pada makhluk, adakah boleh memberi kesan? Jawabnya tidak boleh. Perbuatan kita hamba yang dipanggil usaha kita dijadikan oleh Allah, maka usaha kita masuk dalam kata makhluk. Jadi orang yang meyakini bahawasanya usaha itu adalah makhluk Allah, mereka juga mempercayai, meyakini bahawasanya usaha makhluk tidak boleh memberi bekas. Usaha hamba tidak boleh memberi apa-apa kesan pun, baik ataupun buruk. Bila sebut makhluk umum, tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah, sama ada manusia ataupun jin ataupun syaitan ataupun binatang ataupun apa saja, malaikat, nabi, rasul, waliullah, semuanya perbuatan makhluk-makhluk ini tidak boleh memberi bekas. Contoh, mengkabulkan doa Allah sahaja. Wali-wali boleh tak memberi apa yang kita mahu? Boleh tak? Tidak. Nabi Rasul, adakah boleh memberi apa yang kita mahu? Tidak. Yang memberi itu Allah. Faham? Jadi kita pergi ziarah makam orang-orang soleh, wali-waliullah, kita berdoa meminta kepada Allah, bukan minta kepada waliullah. Faham? Jadi hati-hati.
Kita pergi ziarah makam orang soleh, kita berdoa, minta selamat dunia akhirat, minta murah rezeki, dia kurniakan rezeki yang halal, anak yang soleh, soleha, isteri yang soleha, suami yang soleh. Kita minta kepada Allah, wahai Allah, perkenankan doa kami. Kita pergi ziarah makam wali-waliullah, contoh kita berdoa, wahai Allah, kau angkatlah bala yang sedang menimpa kami dengan berkatnya waliul, dengan berkatnya insan yang soleh di sisimu, dengan berkat insan yang mulia di sisimu, wahai Allah, dengan berkat para nabi, dengan berkat para rasul, dengan berkat kemuliaan, dengan tuah mereka di sisimu, wahai Allah, kabulkan permintaan kami. Jadi minta pada wali ke minta pada Allah? Minta pada Allah. Jadi syirik ke tidak? Tidak. Kerana apa tak syirik? Kerana kita minta pada Allah. Kerana kita yakin yang memberi, yang mengkabulkan doa kita Allah. Lain kalau kita pergi ziarah makam wali-waliullah, makam tutup guru, contohnya, wahai guru, wahai si Polan, wahai orang soleh, kabulkanlah doa aku, berilah kepada aku rezeki, wahai orang soleh. Barulah syirik kepada Allah. Faham tidak? Jadi jangan mudah nak menuduh, nak memfitnah orang yang pergi ziarah di kubur, baca Yasin di kubur, baca Quran di kubur, buat tahlil di kubur. Jangan digelar penyembah kubur. Faham? Ini perkataan yang sangat-sangat biadab daripada orang yang ada ilmu tapi tidak berakhlak. Yang menuduh para habaib penyembah kubur, yang menuduh, yang memfitnah ahli sunnah wal jamaah, orang yang pergi baca Yasin, yang buat tahlil, yang baca Quran di kubur, mereka menuduh, mereka mengatakan penyembah kubur. Ini perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut-mulut mereka yang tidak ada adab dengan orang-orang soleh. Jadi jangan ditiru, jangan terikut dengan fahaman-fahaman yang sedemikian. Bila orang pergi ziarah kubur, syirik. Mudah nak mensyirikkan. Apa maksud syirik? Syirik ni maknanya kita mengatakan orang tu kafir. Bila kita kata orang yang pergi ziarah kubur, orang yang pergi berdoa di kubur, baca Yasin di kubur, syirik. Maknanya dalam erti kata lain, kita katakan orang yang baca Quran, yang berdoa di kubur ni kafir. Tersebut di dalam kitab akidah, barang siapa yang memanggil, yang menuduh, yang memfitnah seseorang muslim yang lain dengan kafir, dengan syirik, padahal mereka tidak membuat perkara-perkara yang syirik, yang mengkafirkan, akidah yang salah. Yang keduanya perbuatan yang salah. Yang ketiganya perkataan yang salah. Ini contoh perkataan yang salah yang menyebabkan, yaitu apabila kita memanggil seseorang muslim yang lain dengan panggilan kafir, padahal mereka tidak membuat benda-benda yang mengkafirkan. Jadi murtad orang yang memanggil. Jadi bahaya pahaman yang suka mengkafirkan orang lain. Wah, ini hati-hati. Hati-hati. Kecuali orang yang pergi ziarah kubur, yang berdoa di kubur itu beriktikad di dalam hati mereka bahawasanya orang yang di dalam kubur itu ada kudrat seperti Allah Ta'ala, boleh mengkabulkan doa, boleh memberi apa yang kita mahu, ada kuasa seperti Tuhan, boleh memberi kesan. Barulah jatuh syirik. Jangan kata maqam wali-waliullah, walaupun kita pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam keadaan hati kita beriktikad Nabi ada kuasa seperti Allah, Rasul ada kuasa seperti Allah, kudratnya seperti Allah, boleh memberi seperti Allah. Walau para Nabi sekalipun jatuh ataupun rosak akidah. Faham? Kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita memuji Rasul, bukan bermaksud kita beriktikad Rasul itu setaraf dengan Allah. Jadi hati-hati dengan fahaman yang boleh menghasut masyarakat menjadi orang-orang yang biadab. Baik. Sebab tu penting ilmu. Kudrat Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan tiap-tiap sesuatu. Kita berdoa, Ia mengkabulkan Allah, Ia memberi apa yang kita minta di dalam doa itu Allah. Maka hakikatnya sifat kudrat ialah satu sifat yang qadim lagi azali. Jadi sifat kudrat ni qadim lagi azali. Maksud qadim sedia kala. Sifat kudrat ni satu sifat yang sedia kala ada pada zat Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat kudrat pada zat Allah. Bahkan kudrat Allah bukan dijadikan. Kudrat Allah masuk di dalam perkara yang wajib. Perkara yang wajib tidak masuk di dalam urusan kudrat. Jangan dikatakan Allah yang menciptakan kudratnya. Allah yang mengkehendaki Dia berkuasa. Kerana sifat kudrat adalah perkara wajib. Perkara wajib tidak dita'alluq oleh iradat dan kudrat Allah. Faham? Jadi jangan dikatakan Allah lah yang menjadikan sifat kuasa dia, Allah lah yang menjadikan sifat pendengar dia, Allah lah yang menjadikan zatnya, Allah lah yang menjadikan sifat pelihat. Jangan dikatakan begitu. Kalau dikatakan Allah yang menjadikan sifat-sifat Allah, menunjukkan sifat Allah itu baharu. Mustahil sifat yang baharu nak duduk pada zat yang qadim. Apabila zatnya qadim, maka segala sifatnya pun qadim. Apabila zatnya jisim yang baharu, maka segala sifat-sifatnya pun baharu. Contoh macam kita makhluk, maka sifat-sifat yang ada pada kita pun makhluk juga baharu juga. Faham? Habis. Jadi ingat tu, dalam hati kita beriktikad bahawasanya sifat kudrat Allah Ta'ala itu qadim, maksudnya bukan baharu. Sifat Allah sedia kala ada dah, tidak ada permulaan. Jadi kalau orang tanya sejak bila Allah berkuasa, jawabnya sedia kala Allah kuasa. Sedia kala Allah kuasa dah. Tidak ada permulaan bagi kekuasaan Allah. Adapun sifat kudrat kita yang ada pada tubuh badan kita, yang ada pada makhluk ni, semuanya baharu. Sifat kudrat yang ada pada makhluk bila sebut baharu boleh memberi bekas ataupun tidak? Bila sebut baharu, sifat kudrat yang baru boleh memberi bekas ataupun tidak? Jawabnya tidak boleh memberi tenaga yang ada pada nasi, tenaga yang ada pada ubat, tenaga yang ada pada petrol, tenaga yang ada pada peluru, pada senjata, pada pisau, pada apa pun, datuk nenek moyang apa pun, semua tenaga-tenaga itu dijadikan oleh Allah dan tidak boleh memberi sebarang kesan, sebarang bekas. Faham? Hati-hati, kerana ada golongan yang beriktikad
ada fahaman yang memiliki kepercayaan bahawasanya tenaga-tenaga kuasa yang Allah jadikan pada makhluk itu boleh memberi bekas, yang dipanggil sebagai golongan Qadariyah. Nampak tak? Jadi dengan sendiri apabila seseorang itu memiliki pegangan dan kepercayaan api ada tenaga, kemudian tenaga pada api yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu, tenaga pada api itulah yang memasakkan makanan, yang menghanguskan sesuatu. Maka dengan sendiri orang ni jadilah golongan Mu'tazilah Qadariyah. Jadi nak jadi pahaman sesat ni tak payah isi borang, tak payah buat permohonan. Cukup dengan pegangan yang salah, serta merta kita akan jatuh sesat. Faham? Dia tak payah isi borang. Bila seseorang memiliki akidah, contohnya tenaga pada ubat boleh memberikan sihat, bukan Allah, tapi tenaga yang ada pada ubat yang dijadikan oleh Allah tu boleh memberi sihat. Dengan sendiri dia jadi Qadariyah. Faham? Barang siapa yang beriktikad usaha hamba boleh memberi bekas, usaha kita ni lah yang memberikan harta, banyak ataupun sedikit ni semua bergantung dengan usaha kita. Kalau usaha kita banyak, maka harta kita banyak. Kalau usaha kita sikit, harta kita sikit. Kerana yang membanyak sedikitkan harta itu adalah usaha hamba, contohnya dikata begitu, bukan Allah. Maka masuklah di dalam kelompok Qadariyah. Jadi jangan keliru di antara sifat, jangan keliru di antara akidah dan hukum adat. Sebab tu dalam ilmu akidah, sebelum dibicarakan tentang sifat-sifat Allah ni, diajar kita, disuruh kita faham molek-molek apa itu hukum adat. Nampak tak? Apa itu hukum adi, hukum adat. Nak kenyang, adatnya makan, betul? Nak ilmu, adatnya usaha belajar. Itu hukum adat, bukan hukum akal. Hukum akal, nak ilmu, bukan nanti menuntut ilmu. Hukum akal lain. Akal boleh menerima seseorang itu diberi ilmu oleh Allah tanpa sebarang usaha menuntut ilmu, kerana yang memberi ilmu itu adalah Allah, bukan usaha menuntut ilmu. Tapi pada adat, nakkan ilmu sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, atau apa sahaja ilmu, mestilah dengan usaha. Apa hikmah? Apa hikmah Allah Ta'ala jadikan sebab musabab ni? Hikmahnya supaya kita memperolehi ganjaran pahala. Boleh tak Allah Ta'ala nak bagi kita pahala dengan tak solat? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala nak bagi kita dosa dengan tanpa kita berusaha membuat maksiat? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala nak memberi kita rezeki yang mewah tanpa kita usaha keluar pergi mencari rezeki? Boleh. Kerana yang memberi rezeki itu Allah, yang menyampaikan rezeki itu Allah. Tapi daripada satu sudutnya, kalau kita mendapat banyak ilmu, banyak rezeki tanpa melakukan sebarang jenis usaha, kita tidak memperolehi sebarang pahala. Kita tak dapat pahala. Rezeki banyak, tapi tak dapat pahala kerana tidak berusaha. Tak berusaha. Faham? Itulah hikmah Allah Ta'ala jadikan asbab tu. Nak sihat, kalau kita jatuh sakit, sebab musababnya, hukum adatnya kena berubat, kena merawat. Betul? Jadi dengan kita berusaha, berubat, mencari penawar,
keluar belanja, keluar modal sebagainya, nak memulihkan keadaan kita yang sakit kepada sihat, maka diberi pahala oleh Allah. Tapi tengok pula apa tujuan dia berubat. Kenapa nakkan sihat? Dia kata saya nak sihat, nak berubat ni, keluar belanja puluh-puluh ribu atau beratus-ratus ringgit ni, beli ubat macam-macam supaya Allah Ta'ala memberikan kesihatan dan supaya saya boleh meneruskan beribadat, maka dapat pahala lah. Tapi kalau dia kata sebab nak usaha, nak menyembuhkan penyakit ni supaya jadi sihat, bila sihat saya boleh meneruskan perbuatan dosa dan maksiat, maka berdosa. Faham tu? Jadi biar ada perbezaan, biar kita faham hukum adat dan hukum akal. Kalau tak faham masalah ni, sehingga ada di antara manusia yang tak boleh percaya, dia tak boleh terima, tak boleh jadi sihat kalau tak berubat. Allah tak kuasa nak memberi sihat, kecuali kita berubat baru Allah boleh bagi sihat. Kalau tak berubat Allah tak boleh bagi sihat. Sampai macam tu dipegang. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala dah berhajat kepada usaha untuk memberi sihat. Kalau tak berusaha, Allah tak kuasa nak memberi sihat. Kalau tak berusaha, Allah tak berkuasa nak memberi rezeki. Ini hati-hati. Kadang-kadang dia jadi akidah. Mana boleh, mesti belajar tinggi-tinggi, pelajaran dunia ni, akademik ni mesti belajar pandai-pandai. Kalau tak nanti susah hidup. Allah tak boleh bagi senang kecuali kita pandai ilmu-ilmu ni. Tiba-tiba seorang kata, Allah Ta'ala maha kuasa bagi rezeki pada siapa pun, walau orang jahil, walau orang bodoh, orang tak erti baca pun, Allah maha kuasa nak memberi rezeki. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Allah tak boleh bagi macam tu. Allah nak bagi kaya mesti dengan syarat belajar. Dia letak syarat pada Tuhan lah. Jadi Tuhan nak memberi ada syarat pada dia. Maka salahlah akidah yang macam tu. Di sisi kita, apa-apa yang Allah kehendak jadi, walaupun tak ada sebabnya, walaupun tak cukup syaratnya. Tengok asal kejadian alam. Daripada tiada alam dijadikan alam. Daripada tiada sesuatu dijadikan sesuatu. Tanpa bahan-bahan. Bukan Allah Ta'ala ambil bahan mana-mana jadikan alam, tak. Yang nama bahan pun tak wujud. Yang nama bahan tu pun tidak wujud. Tak sama macam kita kalau kata nak buat rumah, mesti ada cukup syarat. Ada pasir, ada simen, ada batu bata dan sebagainya, baru boleh buat rumah. Tak cukup syarat, tak boleh Allah dah. Sebab tu af'al Allah, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan manusia ataupun makhluk. Allah Ta'ala nak beri sesuatu tanpa sebab. Tak ada sebab Allah boleh bagi. Allah boleh bagi sembuh tanpa berubat pun. Dia maha kuat. Tapi dari segi adatnya kena usaha berubat. Kena usaha. Tu benda tu sangkut paut dengan akidah. Kemudian katanya musannif lagi, yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala, maksudnya sifat kudrat ni ada betul-betul. Sifat kudrat ni ada betul-betul, ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Tulis kat kitab, bukan tulis kat tapak kaki. Pen tu guna gobek kitab, bukan gobek tapak kaki. Baik. Dengan kudrat mengadakan, yakni Allah mengadakan, Allah menciptakan, Allah menjadikan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju, makna muafakat, sama, selari, sepadan dengan iradah.
Mana apa yang Allah buat, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah binasakan, muafakat dengan kehendak Allah. Muafakat dengan kehendak Allah yang telah ditetapkan pada sedia kala lagi. Lepas ni kita akan jumpa sifat iradah pula. Jadi dalam hati kita, apa-apa sahaja yang berlaku, yang terjadi di dalam diri kita ataupun pada sekeliling kelanang kita, di dunia ataupun di hari kiamat, baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, semuanya dijadikan oleh Allah bertepatan dengan kehendak Allah. Dan apa-apa yang Allah kehendak tu pula semuanya muafakat dengan ilmu pengetahuan Allah yang maha sempurna, yang maha bijaksana sedia kala Jadi jangan kita sangka apa yang berlaku ini tidak diketahui oleh Allah. Hatta perkara yang ada di dalam hati kita, lintasan-lintasan hati kita, itu pun duduk di dalam pengetahuan Allah. Sebab tu orang yang sangat-sangat dapat mengambil faedah daripada ilmu akidah ni, yang sangat-sangat yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu ilmunya tembus, telus sampai ke dalam lubuk hati, sanubari, jiwa raga, perasaan, khayalan. Mereka takut, mereka risau, mereka bimbang untuk menghayalkan benda yang maksiat. Sebab mereka yakin perkara itu diketahui oleh Allah dan dihukum oleh Allah. Sebab tu dalam hati mereka bersih. Tak ada hasrat yang jahat-jahat, tak ada impian yang jahat-jahat, tak ada niat yang jahat-jahat. Kalau ada bisikan-bisikan yang tak baik, cepat-cepat ditolak, cepat-cepat ditepih. Sebab mereka yakin apa sahaja yang ada di dalam hati, walaupun lintasan hati, diketahui oleh Allah. Bila Allah tahu? Bila Allah tahu? Contoh, hari ini saya terlintas nak buat khianat pada antum semua. Hari ini saya terlintas hati nak buat khianat pada antum semua. Allah tahu tak lintasan hati saya? Bila Allah tahu? Sedia kala lagi dah ada dalam ilmu Allah. Sebab itulah orang yang hebat-hebat, para nabi, para rasul, orang soleh-solehah, mereka sangat-sangat menitik beratkan kebersihan hati. Dia tak nak simpan benda-benda yang tak baik. Sebab dia yakin Allah tahu dan dia akan dihukum oleh Allah sekiranya Allah Ta'ala mengetahui ada perkara jahat di dalam hati mereka, mereka akan dihukum dengan dosa oleh Allah. Kita kita tak terfikir sampai ke situ. Walaupun kita tahu, walaupun kita faham, keyakinan kita tidak sama, tidak sekuat mereka. Walaupun dalam keadaan kita tahu, kita yakin Allah Ta'ala tahu benda yang ada dalam hati, dalam masa yang sama kita masih lagi berdengki, berdendam dengan orang lain. Walhal kita yakin Allah Ta'ala tahu ada perasaan yang macam tu, ada niat yang macam tu dalam hati, ada sangka-sangka jahat dalam hati kita. Kita yakin Allah tahu, tapi kita tetap menyimpan perasaan-perasaan yang macam tu. Inilah dosa dan maksiat kita. Betul tak betul? Betul. Jadi sebab itulah dikatakan kita ni jahat adab dengan Allah. Kita ni jahat adab dengan Allah. Kita ni biadab dengan Allah. Kita ni kurang ajar dengan Allah. Sebab kita yakin Allah tahu perbuatan kita, tapi kita tetap membuat dosa dan maksiat. Itu namanya jahat adab. Kalau kita membuat dosa dan maksiat serta hati kita yakin Allah tak tahu, jadi kafir. Allah Ta'ala tak tahu aku dengki dengan orang ni, jadi kafir. Allah tahu hati aku ni berdengki dengan orang, tapi aku berdengki juga, namanya jahat adab. Jadi di sisi ulama
tasawuf mengatakan kita yang melakukan dosa dan maksiat ni adalah orang yang sengaja ngejek Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa, sengaja nak menganjing. Ibaratnya kalau kita nampak polis duduk tepi jalan tu saja, kita upkan motor kita depan, rem kan. Itu nama menganjing. Faham? Tahu dah. Lepas Roblox kita kita wikang tu. Lepas Roblox kita rem tu. Lepas Roblox kita angkat tayar depan kita. Angkat dua-dua tayarnya. Itu nama menganjing. Faham tak maksud tadi? Makna di sisi pandangan orang-orang sufi, orang yang sangat-sangat menjaga hati, pada mereka, kita ni bila kita buat dosa maksiat dalam keadaan kita sedar, kita tahu Allah Ta'ala, kita yakin Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala melihat, maknanya kita ni saja nak menganjing-anjing, saja nak mengejek-ngejek Tuhan, saja nak mencabar Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Di sisi pandangan mereka, kita tak kisah benda macam tu. Baik. Ingat tu. Jadi apa sahaja yang berlaku, yang terjadi, bukan sahaja di sisi kita manusia, binatang makhluk tak? Kambing masuk dalam sempadan kita contohnya, duk ragut tanam-tanaman kita. Adakah benda tu berlaku tanpa diketahui oleh Allah? Allah tahu ke tidak? Apa yang menggerakkan di ke situ Allah? Siapa yang hendak dia meragut situ Allah? Jangan kita anggap yang dikatakan kudrat iradat Allah Ta'ala ni hanya bertakluk dengan kelakuan kita manusia saja. Begitulah juga syaitan, begitulah juga iblis, begitulah juga tumbuh-tumbuhan, binatang, apa saja. Kipas-kipas tu duk pusing-pusing tu, daun-daun tu, daun-daun sawit tu, duk bergoyang sini, bergoyang sana tu. Adakah saja-saja? Tak, dengan kehendak Allah, dijadikan oleh Allah, berdasarkan ilmu Allah. Sebab tu namanya tauhid. Apa-apa sahaja yang zahir yang batin ni nak mengajar kita tentang kewujudan Tuhan yang satu. Semua nak mengkhabarkan kepada kita dalam bentuk lisanul hal, nak menceritakan bahawasanya yang menjadikan, yang menggerakkan, yang mewujudkan itu adalah Allah yang satu, yang memiliki ilmu yang maha sempurna, yang memiliki kehendak yang maha sempurna, yang memiliki kudrat yang maha hebat. Semuanya nak memberitahu kepada kita tentang Allah. Boleh tak nak ada pokok tu kalau Tuhan tak kehendak? Tak boleh. Boleh tak daun-daun tu nak bergerak ke kanan ke kiri kalau bukan dikehendaki oleh Allah? Yang menggerakkan tu angin ke Allah? Allah. Itu hakikatnya. Hakikatnya begitulah. Tapi dari segi hukum adatnya kita katakan angin. Yang menyuburkan tanam-tanaman siapa? Air ke Allah? Allah. Tapi air tu asbab. Kita kata lama dah tak hujan, kesian tumbuh-tumbuhan ni duk layu, duk mati. Turunlah hujan, mudah-mudahan boleh hidup subur tanam-tanaman. Adakah kita beriktikad hujan itu yang menyumbuhkan, yang mensuburkan? Tidak. Kita tidak iktikad air hujan yang menumbuhkan, air hujan yang menyuburkan. Kita beriktikad Allah, tapi asbabnya air hujan. Jangan diiktikadkan air hujan tu yang menumbuhkan, yang menyuburkan. Faham? Semua tu berlaku dengan kehendak Allah, dijadikan oleh Allah berdasarkan ilmu pengetahuan Allah yang maha sempurna. Maha sempurna. Apa saja
bukan manusia sahaja. Bahkan tiap-tiap apa yang berlaku, sama ada yang bergerak, yang diam, semuanya di dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Kemudian katanya musannif sikit lagi. Jadi bersetuju dengan iradat. Ini nak menolak pahaman yang mengatakan ada sesuatu yang berlaku dengan tidak dikehendaki oleh Allah. Ada pahaman yang begitu, ada pahaman yang sesat sedemikian. Mereka mengatakan ada sesuatu yang terjadi, yang berlaku, tapi Tuhan tidak kehendak. Tuhan tak kehendak, tapi perkara itu berlaku. Dia pun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah yang beriktikad seperti mana yang diajarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah, tidak ada sesuatu yang berlaku yang terjadi baik ataupun buruk melainkan dikehendaki oleh Allah. Nampak tak? Jadi bila kita belajar baru kita nampak fahaman yang salah. Kalau kita tak belajar, kita tak dapat nak beza. Bila tak dapat nak beza, silap-silap kita ambil pahaman yang salah tadi, kita jadikan pahaman dan pegangan dalam hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita beriktikad ada benda yang berlaku tapi Tuhan tak kehendak. Dah kalau Tuhan tak kehendak, macam mana boleh berlaku? Dia kata benda tu berlaku dengan Tuhan tak kehendak. Dah kalau tak kehendak, namanya apa? Lupa, namanya leka, namanya lalai. Adakah Allah lalai dalam menjadikan? Adakah Allah lupa dalam menjadikan? Nampak tak? Jadi kalau benda tu berlaku dengan tidak dikehendaki oleh Allah, kalau kita kata benda tu berlaku tapi Tuhan tak kehendak, maksudnya siapa yang buat? Siapa yang buat benda tu? Dia kata Allah yang buat. Dah kata Tuhan tak kehendak, Tuhan buat tapi dalam keadaan Tuhan tak kehendak. Tak kehendak nama dia apa? Lawan bagi kehendak apa? Lupa. Lawan bagi kehendak leka. Lawan bagi kehendak lalai. Mudah nak faham kalau dalam bahasa kita manusia ni, kehendak ni maksudnya kita kata suka hati. Tapi pada Allah tak boleh kita kata suka Faham tak tu? Ni macam mana boleh tiba-tiba datang ke sini ni? Suka hati ke datang sini? Bukan dengan kehendak hati saya datang sini. Dah tu mak bapak hantar sini. Jadi namanya Faham? Jadi maha suci zat Allah daripada sifat tidak kehendak, sifat leka, sifat lupa, sifat terpaksa, elat, tabiat. Itu sifat mustahil bagi Allah. Apa sahaja yang berlaku, sebesar-besar perkara, sekecil-kecil, sehalus-halus perkara, zahir batin, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah, itu pegangan kita. Baik, adalah hikmah. Contoh berlaku kemalangan, dengan kehendak Allah, adalah hikmah di sebalik itu. Nampak tak? Adalah hikmah. Budak tu lahir meninggal dunia, ada hikmah. Nampak tak? Yang mana hikmah Allah Ta'ala ni ada kalanya boleh diketahui oleh kita, ada kalanya hikmah itu tak terjangkau di akal fikiran kita dan ilmu kita. Yang mengetahui hanya Allah sendiri. Tidak ada suatu benda yang sia-sia dijadikan oleh Allah. Semua ada faedah, semua ada hikmah, cuma kita tahu ataupun tidak. Jangan kita kata bila kita tak tahu apa hikmahnya, kita kata benda tu sia-sia. Jangan. Kita tak tahu, kita kata sia-sia. Jangan. Nampak tak? Kemudian ada pun menyandarkan taksir memberi bekah kepada kudrat itu majazi akli. Yakni sindiran cakap yang dipaham oleh akal juga. Kerana yang memberi bekah pada hakikat itu adalah zat Allah Ta'ala yang maha suci. Dihalukan lagi sikit. Tadi kita cakap kudrat Allah berkuasa menjadikan, itu pada cakapan sahaja.
Adapun pada hakikatnya, contoh yang menjadikan itu siapa? Kudrat Allah ataupun zat Allah yang bersifat kudrat. Faham ni? Yang keliru. Yang menjadikan itu kudrat Allah ataupun Allah yang bersifat kudrat. Yang menjadikan sesuatu itu daripada tiada kepada ada, yang ada kepada tiada, yang menjadikan itu adalah zat Allah yang bersifat kudrat. Bukan kudrat yang menjadikan, zat Allah yang bersifat kudrat. Nampak tak? Zat kudrat, zat Allah yang bersifat kudrat itulah yang menjadikan. Cuma dalam bahasan ni, dalam sifat kudrat ni, dia nak bagi faham pada kita peranan kudrat ni menjadikan itu hanya kata-kata sindiran ataupun majazi sahaja, majazi akli. Nak bagi faham peranan kudrat tu. Kalau tak ada kudrat maknanya lemah. Faham tak ni? Yang menjadikan kudrat ke zat Allah, zat Allah yang bersifat kudrat. Faham Faham ke tidak ni? Hangguk-hangguk mengantuk ke apa? Hangguk mengantuk ke hangguk faham? Mengantuk pun hangguk ke? Hangguk ke mengantuk pun? Abu, hangguk mengantuk ke hangguk faham? Hangguk faham? Yang menjadikan sifat kudrat ke Allah yang bersifat kudrat? Zat Allah yang bersifat kudrat, yang yang mendengar, sifat pendengar ke ataupun zat Allah yang bersifat pendengar? Zat Allah yang bersifat pendengar. Jangan keliru, faham? Batu ngaji tauhid ni tak boleh laju. Ilmu tauhid ni payah nak faham sikit. Sebab ilmu ni dalam, benda maha biasa duduk dalam-dalam. Ikan maha-maha duduk dalam ke duduk atas-atas air? Siapa nama? Rehan. Ikan maha-maha biasa duduk kat bibir-bibir air, atas-atas air ke duduk bawah-bawah? Duduk bawah-bawah. Ikan bilih ke apa ada kat atas-atas air. Yang maha-maha kerapu, duduk dalam bawah-bawah. Ikan pari, dia tak main kat atas. Jadi ilmu tauhid ni ilmu yang dalam. Nak kena selam, nak kena sabar. Faham? Tak sabar tak boleh ngaji. Apa pun ilmu, tak sabar tak boleh ngaji. Cuma ilmu tauhid ni dia banyak nak guna akal, nak kena fikir banyak, nak kena rajin buat catatan, nak kena fahamkan istilah-istilah, sebab musabab dia. Usahanya begitu. Tapi jangan putus jangan putus asa. Pah ngaji, pah ulang-ulang. Ngaji sampai bila? Sampai orang mengajikan kita. Faham? Pun silap-silap tak ada rezeki orang mengajikan kita. Tengok macam orang yang meninggal ni, yang kena COVID ni, tengok. Anak bini pun tak boleh tengok, jaga mara tak boleh tengok, talqin pun tak ada. Kalau ada pun rekah-rekah juga. Duk kambuh-kambuh gitu. Kalau ada pun buat rekah-rekah. Sebab tu yang paling penting amal kita sendiri. Siapa yang amalnya baik, amalnya banyak, hatinya bersih, akidahnya betul, dialah yang beruntung. Walaupun jenazahnya tidak diuruskan oleh orang lain. Walaupun dia mati dalam hutan di Paham Dek Rimau contohnya, tetap husnul khatimah. Walaupun dia tenggelam di tengah lautan seorang-seorang, tetap husnul khatimah. Kerana selepas daripada kita mati dah, tu bukan tanggungjawab kita dah. Orang tak uruskan kita. Contoh, orang tahu kita mati tapi orang tak uruskan kita. Yang berdosa mereka, bukan kita yang mati. Faham? Kita mati, anak bini, cucu cicit kita tak pedulikan kita, tak ada jadi masalah kalau kita dah cukup, maksudnya persiapan. Sebaliknya, kalau kita mati
Dia ambil berat, dia ambil peduli oleh anak bini, saudara mara, kawan-kawan. Duk datang ngajikan Quran tak berhenti-berhenti contoh. Tapi si mati itu sendiri akidahnya salah, akidahnya sesat, hatinya kotor, hatinya busuk. Perbuatan orang lain tak boleh memberi faedah sedikit pun. Faham? Sebab tu amal kita sendiri yang paling penting. Amal kita yang paling penting. Anak bini belum tentu dapat ngadap kita waktu kita nak mati. Laki kita belum tentu dapat ngadap kita waktu kita nak mati. Jadi yang perlu dipikirkan, yang perlu dirisaukan persiapan mati itu. Bukan risau aku ni besok kalau mati siapa nak uruskan, tak payah fikir pasal tu. Tak payah fikir pasal tu. Aku kalau mati besok siapa nak uruskan, tak payah fikir pasal tu. Aku mati ni macam mana besok, akidah aku betul ke salah? Aku mati ni besok hati aku buat dosa ke tidak? Aku mati ni besok sembahyang aku dah sempurna ke belum? Itu yang kita nak kena baiki. Itu yang kita nak kena buat persiapan. Ilmu yang Allah Ta'ala dah ajarkan kepada aku, adakah aku dah amalkan ataupun belum? Itu yang kita nak kena fikir. Bukan fikir siapa nak teman aku waktu aku mati besok. Tak payah fikir tu. Kerana barang siapa yang amalnya soleh, akidahnya betul, hatinya bersih, sembahyangnya betul, tetap di husnul khatimah walau bagaimana keadaan dia mati sekalipun. Dahlah amalnya baik, akidahnya baik, sembahyangnya baik, imannya baik, orang pula duk bantu-bantu lagi, tolong sedekahkan, tolong hadiahkanlah, tahlilkanlah, itu bonus. Itu bonus lah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua, anak bini kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, dengan niat yang baik, diberi ilmu yang berkat, ilmu yang manfaat, diberi taufik beramal dengan ilmu. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin soleh, solehah, semakin hari semakin bersih hati kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan direzekikan kepada kita isteri yang solehah, direzekikan suami yang soleh, anak-anak yang bertakwa, kawan yang baik. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah untuk meneruskan ibadat. Jadi kita doa pada Allah panjangkan umur kita, sebab kita belum ada ilmu yang manfaat, belum ada amal yang baik. Diri kita masih banyak buat kesilapan, kesalahan. Jadi kita masih memerlukan banyak waktu untuk baiki. Sebab tu kita minta panjang umur. Minta panjang umur sebab nak baiki amal ibadah, bukan minta panjang umur sebab nak kumpul harta jadi jutawan. Nak minta sihat supaya nak baiki ibadat, sebab kalau sakit payah nak beribadat, dah sakit payah nak menuntut ilmu. Tu sihatlah nak menuntut ilmu. Tu dah sakit dah payah dah nak menuntut ilmu. Sebab tu kita minta Allah bagi sihat. Kerana asbab sihat tu kita boleh usaha belajar. Kemudian katanya musannif, ingat tu, jadi hakikatnya yang menjadikan adalah zat Allah yang bersifat dengan kuasa. Nanti andai kata keluar dalam kertas soalan, siapakah yang menciptakan makhluk, kudrat Allah ataupun zat Allah yang bersifat kudrat? Maka jawabnya zat Allah yang bersifat kudrat. B. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya Allah Ta'ala. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin. Tetapi pada orang awam, orang ramai-ramai,
Orang ramai-ramai orang kampung, orang bandar, orang ramai-ramai kadang ngaji, kadang tak ngaji, ngaji sikit-sikit gitu-gitu. Orang awam berkata kudrat yang memperbuat, atau katanya padang pula dah, pandang olehmu perbuatan kudrat Allah Ta'ala. Orang awam tu orang awam. Orang awam ni orang ngaji gitu-gitulah, kadang-kadang ngaji, kadang tak ngaji. Tu orang awam. Kita ni orang awam lah, kita yang perasan kita orang mengaji lah. Itu orang awam. Ni orang mengaji bersungguh, ramangan ilmu. Kita dah Amun dia duduk pondok, tak semestinya duduk pondok mengaji. Ada duduk pondok tak tak mengaji. Ada orang luar mengaji kat surau masjid lepas maghrib dia, tapi alim, amalnya lagi baik lagi, cara hidup dia mengalahkan orang duduk pondok. Kita pun tak tertiru. Nampak tak? Jadi nak menuntut ilmu ni bukan nanti di pondok. Nak dapat ilmu manfaat bukan nanti di pondok. Yang ngaji di surau masjid lepas maghrib seminggu 2 kali 3 kali tu, kalau adab betul-betul, niat betul-betul, dia jadi lebih baik lagi daripada orang yang duduk pondok tapi tak mengaji. Faham? Cuma besarlah ruginya duduk di lubuk ilmu, duduk di tempat ilmu tapi tak nak rugi ya. Orang lain nak duduk pondok tapi tak dapat nak duduk pondok. Banyak orang pencen-pencen kata, aku kalau dapat 8 pencen ni nak pergi duduk pondok mengaji, pagi petang siang malam ada kelas, solat jemaah sama, macam-macam ilmu ada, tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada, Quran ada. Ikutlah macam-macam ada, tapi tak direzekikan oleh Allah. Tiba-tiba antum dah duduk pondok, tak nak mengaji pula. Rugi lah. Rugi. Jadi mengaji, baiki, jaga adab. Ketua pelajar hormat. Siapa ketua pelajar? Raihan. Pembantu siapa? Siapa pembantu? Ada mulut, tak ada mulut. Siapa pembantu? Hari tu dah mesyuarat kan? Tak ada. Tapi Ustaz Zali ada bagi tahu. Ketua pelajar Raihan. Pembantu siapa? Ali ke siapa? Tolong hormat. Tolong ikut. Tolong dengar arahan. Faham yang lain-lain. Cuma jawatan tu diletakkan supaya mudah nak menguruskan. Faham? Faham ke tak ni? Sama je kita kat sini. Cuma letakkan tu nak memudahkan urusan. Apa-apa orang boleh rujuk ketua pelajar. Faham? Ketua pelajar tolong ambil berat. Tolong nasihat, jangan malu, jangan segan. Ada pelajar-pelajar yang tak nak dengar kata melawan, bagi tahu. Faham Raihan? Yang lain-lain faham tak? Faham? Tolong bagi kerjasama. Tolong bagi kerjasama. Baik. Jadi orang awam kata, pandanglah olehmu perbuatan kudrat Allah Ta'ala, maka yang demikian itu hukumnya haram. Cakapnya tu. Tengoklah tu perbuatan. Tengok tu. Orang awam dia kata apa? Orang awam kata macam mana? Dia kata, pandang olehmu perbuatan kudrat Allah. Dia kata, tengoklah tu. Itu semua tanda-tanda perbuatan kudrat Tuhan. Dia kata perbuatan kudrat tu Tuhan. Padahal yang betulnya perbuatan zat Tuhan yang bersifat kudrat. Orang awam. Jadi jangan cakap macam tu, haram cakap lagu tu. Yang betulnya cakap macam mana? Tengoklah tu. Allah yang menjadi, Allah yang menjadikan, Allah yang berkuasa, Allah yang bersifat kudrat yang menjadikan. Jangan kata tu tengok tu bukit tu, kudrat Tuhan lah yang buat tu. Jangan cakap kudrat Tuhan yang buat. Tuhan yang bersifat kudrat yang menjadikan. Faham tak ni? Dan kata separuh ulama makruh. Ada ulama kata kalau cakap macam tu hukumnya makruh, tak jatuh haram, tapi makruh.
selama ia tidak beriktikad kudrat yang memberi bekah dengan sendirinya. Jadi yang dikatakan haram makruh tadi selagi dia tidak beriktikad sifat kudrat tu sendiri yang menjadikan bukan zat Allah. Kalau dia beriktikad yang menjadikan tu sifat kudrat bukan zat Allah, ada pun ia mengiktikad kudrat yang memberi bekah dengan sendiri, nescaya jadi kafir. Jadi kafir, bukan jadi haram, bukan makruh, jadi kafir. Nampak tak tu? Jadi hati-hati, jangan keliru. Yang menjadikan Allah yang bersifat kudrat, bukan sifat kudrat yang menjadikan. Cukuplah setakat situ. Jadi apa yang datang pada kita yang baik daripada Allah, musibah yang datang yang kena pada kita pun daripada Allah, dengan kehendak Allah. Jadi bila dah belajar, dah tahu, usahalah untuk amalkan. Jadi tak perlu nak risau, tak perlu nak bimbang tentang sesuatu perkara yang tidak ditakdirkan oleh Allah pada diri kita. Sebut dalam kitab sana, tak perlu risau. Kalau benda tu tidak ditakdirkan oleh Allah, tak dikehendaki oleh Allah, tak akan sampai kepada kita, tak akan sampai kepada kita. Ini di antara mana sifat yang perlu ada dalam hati kita supaya kita tak menjadi orang yang keluh kesah, risau tak tentu pasal. Benda tak berlaku lagi, benda tak terjadi lagi, tapi dia punya risau sampai tak boleh makan, sampai tak boleh mengaji, sampai tak boleh semayang. Benda tak berlaku lagi. Nampak tak? Sebab tu jangan risau pada benda yang Tuhan tak takdirkan pada kita. Tak payah nak risau sangat. Yakin dalam hati kalau benda tu Allah kehendak sampai. Kalau Allah tak kehendak, takkan sampai ke mana-mana pun. Tapi kita kena usahalah jaga keselamatan, jaga kebersihan. Faham? Cuma jangan risau pada tempat yang tak disuruh risau. Sebab dia akan boleh bagi kesan pada kita nanti tak boleh beribadat. Risau tak tentu pasal risau, tak boleh nak buat ibadat, gangguan. Risau tak makan, risau tak makan, risau tak makan, risau tak ada rezeki, risau tak ada rezeki. Padahal ada lagi. Yang ada tu pun belum habis makan lagi. Yang ada dalam dompet pun tak habis belanjakan lagi. Tapi dia punya risau tu macam dah tak ada langsung-langsung. Lepas tu datang pula bisikan nafsu, datang pula bisikan syaitan. Siap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga, membimbing kita. Seorang pun tidak terkecuali. Allahumma amin. InsyaAllah besok sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhina yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli tudri wa sabaqar. Allahumma qadisna mimma ana fihi qadasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil